You all boleh take notes, and then juga kalau ada soalan boleh raise your hand. Saya cuba jawab. Okay? Okay. Alright. So, sebelum kita start, saya nak you all ambil you all punya handphone dan keluarkan pen and kertas. Saya nak you all tuliskan benda ni. Sekejap, Tuliskan kejap. Saya share semula. Ya, lagging sikit. Okay, saya nak you all kalau boleh, tolong tuliskan, tolong check berapa orang nampak you all di you all punya Facebook, di you all punya social media. Facebook dulu. Berapa followers yang you ada sekarang ni? Tuliskan sendiri. Check dekat you punya Facebook sendiri. Macam mana nak check kat Facebook? Ambil phone, masuk dekat Facebook, lepas tu tekan you punya gambar sendiri kat bawah tu. Dia akan tulis you punya nama, gambar profile, tengok berapa followers yang you dapat. You ada. Tuliskan. Facebook berapa followers. And then, siapa-siapa yang ada IG, tengok pula IG. Masuk dekat Instagram, tekan dia punya, apa namanya, account, tekan you punya nama, tengok berapa followers yang you ada. Tuliskan. Lama-lama ni mungkin kita tak perasan, hari ni kita perasankan. Okay? Yang ketiga, siapa ada TikTok? Sila masuk TikTok you all. Tengok berapa followers yang you all ada. Tekan dekat TikTok tu, dekat mula-mula sekali profile, dan nampak dah berapa followers yang you all ada. Ada orang ramai followers dia kan, beribu-ribu, juta pun ada. Saya pun tak sampai 10,000 lagi. Okay? Siapa-siapa yang ada LinkedIn, siapa-siapa yang ada blog, boleh check juga berapa followers masing-masing. Siapa-siapa yang aktif kat YouTube, tuliskan berapa followers yang korang ada dekat channel-channel ni semua. Okay? Dah? Kalau dah boleh komen dah. Ataupun boleh tunjukkan saya thumbs up. Okay, good. Okay, Alhamdulillah. So, next. Dah tengok kan? Dah tengok dah korang punya followers. FB 5K dah, Alhamdulillah. Okay. LinkedIn 2,900, good. Okay. Next, kita tengok pula. Sekejap. Sekejap. Oh my God. Sekejap. Let me check benda ni. Okay, next. How many people see you? Tengok pula korang punya latest posting. Berapa likes yang you all dapat? Ataupun berapa reach yang you all dapat? Kalau dekat TikTok tu berapa views? Tengok you all punya posting. Kat Facebook, berapa likes you all dapat? Dekat IG, berapa yang you all dapat? Dekat TikTok, Sarawanan, maybe 10, 20. Okay. Dekat TikTok, berapa you all dapat? LinkedIn 30, 40. Good, good. TikTok always, okay. Alright. Kalau you ada YouTube, you selalu buat konten dekat YouTube, berapa you all dapat? Hardly every 30, 40, alright. Kalau you all ada networking,
hari ni pergi networking, berapa orang yang you jumpa face to face hari ni? Sama ada you join mana-mana networking session ke, berapa orang yang you nampak? Itu pun you boleh kira juga how many people see you. Okay. Then, last sekali how many people engage with you? Berapa komen yang kita dapat dekat setiap posting kita, dekat TikTok ataupun dekat FB. Yes, good, Tuan Saravanan. PLM di Penang networking dapat 10 kawan baru. Yes, good. Okay. So how many people engage with you? Tengok the latest posting yang you buat dekat Facebook. Berapa engagement yang komen? Dekat IG, berapa yang komen? Dekat TikTok. How many comment yang you ada? Komen. Okay, good. Cuba evaluate you punya platform sendiri. Yang mana yang you paling aktif. Okay. So now, apa itu personal branding? Personal branding is not how many people see you every day, but how impactful you are to them. Maksudnya bila dia jumpa you ataupun dia baca posting you, dia tengok video you, how impactful posting content tu semua dekat dia orang. Macam mana content tu able to touch their emotion, macam mana content tu boleh educate dia orang, macam mana content tu boleh entertain dia orang, inspiring dan influencing dia orang. So that is personal branding. So we don't measure personal branding semata-mata daripada jumlah views sahaja ataupun organic reach sahaja ataupun paid reach. Itu setakat reach sahaja, setakat orang nampak kita je. Dia akan jadi impactful bila you punya content tu boleh bagi emotion dekat dia orang, boleh bagi education dekat dia orang. So now you all fikir balik, you all punya content tu adakah dia sangat-sangat impactful atau dia setakat dapat view banyak sahaja. Kan? So hari ni, malam ni, insya-Allah dalam masa 1 jam, 1 jam setengah ni, saya try to give sedikit sharing macam mana kita nak buat konten yang lebih impactful dekat semua orang. Okay, boleh kan? So don't worry kalau you punya views rendah, yang penting macam mana engagement tu, macam mana dia orang komen, itu lebih lagi penting. Daripada you dapat views banyak tapi engagement tak ada. Maksudnya dia setakat view sajalah. Contohnya kalau macam you punya posting dekat TikTok, view tinggi tapi komen tak ada, kan? Tak ada orang tanya soalan. So itu tak bermakna you punya content sangat impactful. Itu setakat view saja. Okay. So saya rasa kat sini pun you all dah banyak faham lah. Alright. So if you want to be very impactful trainers, first thing you need to do is to be seen as someone who is impactful through impactful personal branding. So as a trainer, kita memang orang kampung cakap, weh bagus dah dia ni anak siapa jadi trainer ni. Dia mengajar apa benda. Gitu kan. Kadang-kadang kita nak explain ke orang kampung, kita mengajar apa benda pun susah. Betul tak Cik Lee? Kau mengajar apa tu? Kan? Kalau macam saya lah ajar konten. Nak cerita kat mak saya memang tak ada lah dia nak faham. Yang dia cakap elok-elok mengajar anak orang tu. Jangan garang sangat. Tu je mak saya akan cakap lah. So kita ni start from now, you all kena belajar menjadi impactful trainers. Start dengan bagi impactful personal branding dulu. Okay? So far clear eh? So far okay? So far okay? Alright. So, impactful maksudnya apa? Impactful maksudnya apa? Maksudnya bila you all buat content entertainment, diorang ketawa. Ataupun bila you all bercerita tentang benda lucu, diorang ketawa. Bila you all buat content yang education, diorang belajar sesuatu. Ada aha moment kat situ.
Bila you all buat konten yang inspirational, dapat tukar mindset dia orang. Atau bila korang buat konten yang influencing, boleh tukar dia orang punya attitude dan action. This is how kita measure kita punya konten. Selalunya kita akan dapat baca benda ni daripada komen-komen dia orang. Good content lah. Kelakar lah benda ni kan. Oh, I baca sesuatu hari ni. So that's why penting untuk kita buat konten yang ada value supaya kita dapat engagement yang tinggi. Okay. So check balik. Fikir balik you punya konten macam mana so far. Adakah dia sangat random ataupun dia tak ada point sangat. Semua ni kita boleh measure daripada kita punya engagement. So, saya kan sangat risau sangat kalau saya buat konten tak ada orang komen. Melainkan kita buat konten hard sell lah. Promote kita punya program ke, itu memang jarang lah orang komen ataupun orang akan terus PM kita kan ataupun orang terus klik link. Tapi konten-konten biasa tu sepatutnya dia kena ada engagement yang tinggi. Alright. So next ya. Okay, saya perkenalkan sedikit diri saya. Nama saya Nani Koraiza binti Yaakob. Saya orang Malaysia, orang Melayu. Koraiza tu bukan apa-apa. Dia adalah combination nama ayah saya dengan nama mak saya. Jangan tanya saya ni orang Korea ke tak. Saya orang saya orang Pahang. Berasal daripada Kuantan, Pahang. Menetap di USJ, Subang Jaya. Dan saya adalah founder kepada Secret Marketing Creative Solution. Passion saya adalah membantu orang ramai untuk membantu orang ramai, usahawan, leaders, trainer semua untuk menghasilkan konten-konten yang impactful dan influencing supaya social media anda tak krik-krik lagi. Okay, that is saya lah. And then, saya graduate daripada UiTM Shah Alam, Bachelor Degree in Mass Communication, majoring in Advertising dan baru saja menamatkan MBA saya di UTM. Ini dah saya beberapa puluh tahun yang lampau. Okay, and then this is my family, my mother. Saya ada anak 2 orang. Dah besar-besar dah anak saya. Dan dulu lepas graduate, saya bekerja di sebuah advertising agency dan kalau korang biasa dengan rancangan Along tu, saya adalah salah seorang manusia yang terlibat menghasilkan rancangan Along yang kepala kucing tu lah. Ni mungkin yang muda-muda dia tak tahulah Along ni apa kan. Kalau yang tahu tu nampak sangatlah kita sebaya gitu kan. Coach ni yang Rancangan Along tu. ALONG, Along tu eh? Ya betul-betul Oh. rancangan kepala kucing tu. Okay. So Ini yang zaman-zaman Bento tu Kushairi masuk yang jadi maskot tu kan? Beto tu dah versi baru dah. Saya zaman-zaman sebelum tu lagi. Pioneer lah yang awal-awal tu. Yang masa zaman dia ada magazine. Dia ada tabung Along semua tu. Dia ada Siti Sife tu. Tu zaman-zaman tu. Okay. So itu saya. And then kemudian saya bekerja di marketing research company di mana kami banyak buat marketing research untuk produk-produk di Malaysia. Contoh seperti Hapik, Tesco. Tesco nak masuk Malaysia. Kita buat juga untuk Astro, untuk Disney Channel dan yang ni kami tengah buat testing untuk Bell Helicopter. Bell Helicopter nak masuk Malaysia pun kita tengah testing route mana masa tu. Route mana yang dia nak buat personal flight tu. So dan akan dapatkan feedback daripada kita punya klien ya. 59com, yes betul. Itu dia punya production company lah. Kami advertising company dia. Alright, then saya juga penulis buku Kenapa Rezeki Tak Murah, terbitan Karang Craft. So buku ni dah genap 10 tahun tapi alhamdulillah still lagi mendapat apa tu permintaan lah menurut Karang Craft lah kan, still masuk lagi royalty tak banyak sikit pun alhamdulillah ada juga royalty masuk. And then kemudian saya melompat ke bidang HR, HR consultant terutamanya dalam HR consultant recruitment dan HR administration di mana salah satu projek ni ialah untuk rekrut dan develop engineers untuk SCOMI Engineering Berhad yang fokus dia punya projek kepada buat monorail di Malaysia, Mumbai dan Sao Paulo juga. So lepas tu dah habis kerja kat HR beberapa tahun, melompatlah pula tak tahu macam mana menjadi content marketer, content manager dan campaign marketing manager di Richworks, membantu mentor untuk promosikan program-program dia dari tahun 2014 sampailah tahun 2020. Okey, saya lah yang
bertanggungjawab buat konten-konten di Facebook Richwork sampai tahun 2020, April 2020. Dan lepas tu saya resign dan saya menubuhkan company saya sendiri, Secret Marketing Creative Solution, di mana saya aktif mengajar company-company tentang content marketing, ajar individual juga. Tapi saya belum lagi masuk ke bidang training HRDC, saya lebih kepada training usahawan. Saya belum juga buat training public. Itulah sedikit tentang saya. So, sekarang saya juga ada grup coaching saya sendiri, The Inspirer. So, dekat sini ada beberapa orang juga student saya di Inspirer, termasuk Kak Yan, termasuk Puan Liana, termasuk Madam Marina, termasuk Puan Mazna, Puan Suzana kalau ada beberapa orang kat sini lah. Alright. So di Inspire ni adalah grup coaching yang kita adakan kelas seminggu sekali, di mana fokus saya adalah untuk transfer semua ilmu dan pengalaman saya dalam bidang advertising, content marketing dan marketing research ni kepada semua ahli-ahli The Inspirer yang mengadap muka saya seminggu sekali, apa namanya? Selama 6 bulan. Okay. Saya baru nak, Madam Marina pun ada. Okay, saya baru nak belajar. Betul. Jom Tuan Arif kita belajar. Alright. Itu saya sedikit ya. Okay, now saya nak tanya, why do we need to do personal branding on social media? Rasa-rasalah tuan-tuan puan-puan semua rasa kenapa kita ni sebagai trainer ni ataupun sebagai TP ni semua ni nak kena ada personal branding kat social media. Siapa boleh jawab? Siapa rasa boleh komen? Saya fikir. Kita Untuk fikir sekejap. tunjukkan yang kita ni genuine. Genuine. Okay, bagus. Famous, gain trust, USP. Okay, betul. Lagi, get more sales. Okay, untuk dikenali potential customer client. Okay, to get trust. Betul. Lagi, ada lagi tak? Dikenali. Alright. Social media, personal branding di social media, dia punya main purpose adalah bukan untuk selling, tapi adalah untuk bina trust. Ya, untuk bina trust, untuk reach more people, untuk buatkan kita dikenali. Especially bila kita bermain pada level buat video TikTok dan buat video Reels. Sebab video TikTok dan video Reels ni dia adalah luas. Dia tak ada limitation. Dia bermain dengan algoritma. Konten kita ni suit dengan orang macam mana. That's why penting dalam video kita tu ada keywords yang boleh targeted terus dekat kita punya klien. Ya. Dan kenapa kita kena buat konten dekat social media? Sebab untuk connect deeper dengan kita punya followers dekat FB and IG yang memang dah jadi friends kita. Tadi Reels dengan Titi ni adalah untuk dapatkan reach, untuk buatkan orang yang tak kenal kita start kenal kita. Tapi untuk konten posting biasa adalah untuk kita connect deeper dengan kita punya FB and IG. Dan juga untuk build raving fan. Siapa kat sini yang otai-otai buat konten, mesti ramai kita dah ada raving fan kita sendiri dah. Orang tu asal kita posting je, mesti dia akan like, komen. Kalau kita tak posting lama, dia akan tanya, kenapa tak buat posting? Lama tak tengok posting? Mesti ada macam tu kan. Itu memang level dah power lah kalau ada orang start tanya, kenapa tak post? Okay. Dan yang paling penting sekali ialah to keep relevant in the market. Okay. Dia macam ni tau. Kebanyakan trainer ni adalah sama baya dengan saya. Yang geng-geng hampir-hampir jubli emas ni kan. Di mana kita sangat, Alhamdulillah Tuhan bagi kita experience. Experience maksudnya kita ada banyak pengalaman. Kita dah apa benda kerja kita dah buat semua kan, daripada level eksekutif sampai ke level manager, level strategic management, level corporate semua kita dah buat. So itu semua dah jadi pengalaman kita. So dan kita mampu jadi trainer sebab kita ada pengalaman ni. Tapi masalahnya bila kita tak fokus kepada relevant, kita akan ditinggalkan. Okay? So macam mana nak jadi, apa maksudnya relevant? Apa maksudnya relevant ialah kita ni diperlukan. So tanya diri sendiri, adakah kita ni masih diperlukan sekarang dan kita masih lagi diperlukan 5 tahun akan datang, 10 tahun akan datang?
Okay. Kita ni nampak relevan bila kita boleh bagi value dekat orang. Orang lihat kita sebagai, oh dia ni ada banyak ilmu lah. So diperlukan kita sebab ilmu kita. Yeah? Orang akan tengok kita relevan bila kita can solve their issues, their problems. Cik Lee, Cik Lee ni masih relevan lagi. Dia seorang je otai babak safety ni contoh. Siapa yang buat technical, kan? Chargeman. Dia seorang je pakar chargeman ni. Sebut je apa elektrik punya chargeman, dia seorang lah. Contoh. Senang jual Cik Lee. Ya betul sebab dia pakar kan. Okay. So, and then you can fulfill their needs. Maksudnya, bila dia cakap dengan you, dia tengok video you, dia tengok content you, dia rasa kita seronok, dia rasa kita ni very engaging, dia rasa kita ni educator, kita memenuhi needs dia. So, start from now, you all kena fikir, adakah content yang you all buat sekarang ni memenuhi tak benda-benda ni? Faham, panjang faham Puan Wani kita, faham kan? So sebagai trainer, fungsi kita, konten kita adalah menunjukkan kita ni berharga gitu. Kita ada experience yang mereka-mereka ni perlukan. Isu dia ialah sekarang ni ramai antara kita yang experience trainer ni start slowing down buat konten. Especially, saya cakap terus terang ya, especially yang dah biasa main HRDC. Bagus. HRDC tu adalah rezeki, sumber rezeki. Tapi kalau kita tak start aktif buat konten di social media, lama-lama kita pun replaceable. Ingat perkataan ni. None of us irreplaceable. Kita semua di-replaceable. Contoh saya just share kawan saya punya cerita. All this while, dia adalah trainer PUNB. Bertahun-tahun dia dapat rezeki dari PUNB. Last year, dia tanya PUNB, okay, bila nak sign agreement untuk next year, 2024. PUNB kata apa? Minta maaf tuan, kita tak sambung kontrak dah. Kami dah jumpa trainer baru. Korang terduduk tak member? Terduduk member. Terduduk member sekarang dah start kerja semula. Saya cakap terus terang. Saya memang tak, kalau mengajar saya memang tak ada hidden. Tandalah anak murid saya kat sini. Saya cakap terus terang je. So kalau korang rasa berdarah di hati, sila buat macam ni. Zaz. Gitu. Okay? Dalam kelas saya, kalau rasa berdarah, buat macam ni. Zaz. Kalau korang dapat idea, korang cakap ting. Macam tu. Terima kasih Iman. Terima kasih Puan Wani. Bukan, saya kena cakap terus terang lah. This is what happening in the market supaya korang sedar. Okay? So that's why kita kena start showcasing. Showcasing. Oh kawan ada, hai kawan. Showcasing kita punya, apa namanya, talent. Kita punya ilmu. Kita punya experience tu supaya kita kekal relevant in the market. Competitors bagus, tapi kita still kena, ingat otai-otai sekalian, you all semua otai. Kita kena sentiasa 10 step ahead daripada younger competitors. Ingat sifir ni. Ingat sifir ni, wahai trainer-trainer kesayangan better. Better pula lah tu. Saya. You need to be 10 step ahead dari younger trainers. Buatkan younger trainers ni sendiri rasa nak belajar dengan you. Dalam saya punya trainer, dalam saya punya The Influencer, saya ada student dari content creator sendiri. Saya tak kisah pun dia nak belajar. Sebab saya tahu bila-bila masa Tuhan boleh ambil nyawa saya sempat nak transfer ilmu saya dekat dia. It's okay. Tapi kita kena make sure kita 10 step ahead dari diorang. Cik Lee, you kena ada backup plan. Macam mana 10 step ahead daripada younger safety punya trainer Cik Lee. Okay? Okay Pak Mazna, careful memandu ya. Younger trainers macam mana pula? Younger trainers. Okay, Alhamdulillah. Younger trainers cepat-cepat juga catch up dengan senior ni. Cepat-cepat sedut ilmu diorang. Bermentorkan diorang. Supaya you lebih outstanding daripada younger trainers yang lain.
That's why trainer semua kena ada 4 jenis ilmu. Tolong tulis 4 jenis ilmu ni. Yes, jadi vacuum. Satu, trainer-trainer mesti ada ilmu motivasi. Walaupun korang ajar teknikal, mesti power motivasi. Nombor 2, trainer-trainer kena ada ilmu teknikal korang tu. Sentiasa upgrade ilmu teknikal. Catching up dengan latest teknikal. Apa-apa yang latest teknikal dalam industri korang tu, ISO. Apa lagi cara terkini nak buat ISO ni? Nak buat kit, apa lagi cara terkini buat kit tapak kuda ni? Sekali jeling ni terus jadi tapak kuda. Contohlah kan. Contoh kan. So you all kena catching up dengan latest style. Okay. Lepas tu ilmu agama kena ada. Tak kira lah agama apa pun ada ilmu agama sebab kadang-kadang ilmu agama ni mudahkan kita nak relate dengan orang. Last but not least, kena ada ilmu kerjaya ataupun ilmu bisnes. Okay. So jangan sampai jadi macam, dah ada benda baru, kau tak faham, kau tak tahu ke? Oh, ketinggalan betul kan? So, trainer semua kita kena ada allocate masa kita ataupun seminggu kita. Hari apa nak belajar motivasi? Hari apa nak belajar teknikal? Hari apa nak belajar ilmu tentang kerjaya kita? Hari apa nak belajar tentang ilmu agama? Kena ada jadual. The moment korang ada jadual ni, insya-Allah korang akan jadi trainer yang very powerful. Okay? Dan saya yakin korang dah tahu dapat ni. Nak bina credential sebagai trainer, you all ada data spesifik. Apa tu info yang korang boleh sebutkan, yang korang boleh jadikan contoh. So sebab itulah kita sentiasa kena ada ilmu yang latest. Okay? Peher. Harap-harap peher. Okay, next. Okay, social media. You all kena start jadi very relevant di social media. Okay? Jangan kata macam, jangan happy sangat. Walaupun dapat 1 like pun dah happy sangat dah. Jangan. Tak boleh. Jangan mudah sangat gembira dengan posting korang yang dapat 1 like tu. Try everyday buat posting yang dapat lebih more engagement. Malu. Puan Latifah malu. Kan? Malu gila. Tak apa. It's okay kita belajar. Okay? So, sekarang saya nak minta tolong you all tuliskan. Apa you all punya frustration bila buat konten dekat social media? Saya tulis kat ruangan chat. Biar saya baca. Apa you all punya frustration? Tak dapat like. Krik-krik. Tak ada engagement. Okay, lagi. Viewer rendah. Ada second thought. Ada second thought Tak convert sales. Bila kena label toxic positivity, okay. Tak ada follower. Target viewer yang bukan relevan, okay. Ambil masa yang lama nak cari idea. Cari idea, okay. Tak tahu apa expectation orang. Okay. Alright. Ambil masa sangat lama nak cari idea. Okay. Oh, banyaknya masalah. Selama-lama ini korang hidup dalam masalah rupa-rupanya. Patutlah berkedut muka-muka seorang-seorang ni. Senyum sikit. Ada second thought macam aku boyo tak? Okey, faham. Alright. Wih, banyaknya masalah. Nasib baiklah kita buat sesi Zoom malam ni kan bolehlah korang menceritakan masalah korang ni. Konten tak cukup power. Okey, tak apa. Kita share. Selalu kena puji. Risau pula. Apa ni? Selalu kena puji. Risau pula rasa macam poyo je. Jangan rasa macam tu. Pening dengan 2 bisnes. Okey, pening dengan 2 bisnes ni, itu kena ready untuk jadi sotong. Solution dia jadi sotong je. Melainkan kita ada staff. Follower bukan dalam potential customer. Okey? Alright. So, saya dah tahu dah sebenarnya saya tanya-tanya. Low views, no engagement, no comments, no time to do content, no idea, lazy buat content pun ada kan. So, saya dah tahu dah. Tapi saya sengaja
tanya korang. Alright? Okay. So, tak apa. Kita start tengok malam ni macam ni kita boleh buat. Okay. Kita masuk kat topik yang teknikal ya. Saya rasa korang dah tahu dah, tapi cuba check balik apa benda yang korang belum buat. Facebook. How the easiest way to do content for personal branding for trainers dekat Facebook. First, you check dulu. Adakah audience Facebook masih relevan dengan korang punya training? Kepada mereka-mereka yang buat training teknikal, adakah korang punya audience relevan tak dekat Facebook? Kita kena ingat ya, orang yang aktif kat Facebook ni umur dia dah macam dekat-dekat jubli emas macam tu lah. 35 ke atas, 38 ke atas kan. So kalau dalam bidang kerja, dia adalah orang yang maybe level dia senior exec and above. Senja macam tu kan. Dan dah hampir-hampir sakit lutut macam tu lah. Okay. So, adakah dia still relevant? Tapi jangan abaikan Facebook sebab dalam Facebook ni korang kena faham orang yang dah umur 40 ni semua ni dia adalah dah stable dalam company kalau dia kerja. Dia maybe dah decision maker. Dia maybe dah jadi founder. Itulah apa tu? Antara ciri-ciri diorang dekat Facebook ni. Diorang dah 40 and above. So dia adalah manager level. So konten korang tu kena relate dengan manager level. Bukan konten untuk level yang bawah punya. Okay. Lepas tu korang fikir juga. Saya tak aktif Facebook. Sila aktif. Sila aktif. FB gang sakit lutut. Sakit gaut. Sebab dekat FB ni kalau you tengok betul-betul, kalau you betul-betul pandai cari klien kat situ, cari apa tu niche kat situ, diorang ni adalah senior level tau. Yang dah pegang jawatan besar dalam company, HR. Diorang ni decision maker. Bukan diorang ni budak-budak executive operation semua tu lagi. Tak. Diorang operation ni, bos suruh pergi training, aku pergi je. Kan? Dekat Facebook tu ada decision maker. That is very good target sebenarnya. Okay. Lepas tu kena fikir juga. Dekat Facebook ni, where is your new audience? Macam mana nak cari audience baru? Personally, korang kena pandai buat campaign marketing. Campaign marketing tu apa? Campaign marketing tu contohnya macam you all buat ads, offer something, offer e-book ke, offer free Zoom class ke, supaya korang ada crowd untuk korang introduce diri korang siapa. Faham tak? Kan betul kan sini exec lead department kan dekat Facebook. So cara nak cari new audience ialah start buat your own e-books ataupun your own video. Lepas tu you all ads kan ataupun buat dekat Reels supaya new leads yang nampak. Tapi korang kena pandai lah pak diorang kat mana. Contoh nak dapatkan e-book tentang 7 tips safety mudah dekat kilang. Download e-book ni. So bila dah download tu korang dapat new leads. Contohnya ialah saya punya student seorang, dia adalah trainer leadership. Dia dah bersara daripada MNC company, dia baru nak jadi trainer. So saya start dengan suruh dia buat e-book. So daripada e-book tu dia dapat leads baru. Dan dia kolamkan kat somewhere. Okay. E-book dah ada 5. Lepas tu Puan Latifah buat apa dengan e-book tu? Adakah simpan di lubuk hati paling dalam? Ataupun gimana Puan Latifah? Okay. Aktifkan sharing e-books tu. Bersemut. Reset ada tak Puan Latifah? Baru nak buat e-book. Okay. E-book is one of the cara. Benda lain ialah korang boleh panggil diorang join you all punya sesi Zoom percuma. Itu adalah campaign marketing. Okay. Adakah ini sesuatu yang baru bagi you all? Ataupun baru nak faham ke macam mana tentang campaign marketing? Cukup komen. Baru, Alhamdulillah. Okay, thank you. So that's why orang buat e-book. Dia adalah bukan untuk kita
show off sangat. Apa benda tak. Dia lah untuk kita dapatkan leads baru. Leads tu korang kumpul lah dalam Telegram ke, dalam WhatsApp group ke, korang gemukkan dia dengan info-info sampai dia orang convert. Contohlah, ibu korang tu targeted dekat HR. Ataupun dekat apa tu training and commissioning punya managers. Panggil lah. Buatlah ibu yang sesuai dengan target audience korang. Okey. Rasa. Jom kita start next. Okey, lepas tu. Okey. Trainers, please buat morning post. Morning posting kena buat between 7 to 9 a.m. in the morning every day. Nak tulis apa? Tak payah tunjuk pandai pagi-pagi. Pagi-pagi, Cik Lee, sorry ya Cik Lee jadi mangsa ya. Pagi-pagi Cik Lee kau tak payah tunjuk apa tu skill-skill sangat. Buat je morning wish, doa, quotes, funny-funny, cukup. Puan Latifah, selamat pagi, Assalamualaikum semua. Saya doakan semua orang hari ni settle urusan cukai korang. Contoh, dah cukup dah. Okey, benda simple je. Sebab pagi-pagi ni kita nak buat orang aware je kita ni ada lagi. Aware of kita punya existence. Alright. Dan yang paling penting, pagi-pagi gambar mesti energetik. Selagi kita tak famous macam Sajat, macam Khairul Aming, please guna gambar sendiri. Kalau boleh jangan selfie. Kalau boleh gambar yang, apa nama dia, gambar candid. Usahakanlah. So that's why masa korang buat training tu, carilah content creator ke siapa-siapa, ambil gambar candid korang. Gambar macam tu mahal nilainya. Percaya cakap saya. Ayo tengah sibuk masak time tu. So desne. Janganlah masak. Okey, tips dia ialah sebelum you all tidur malam sebelumnya, macam contoh hari ni, sekejap lagi, dah fikir dah gambar apa nak guna dan ayat apa nak guna pagi-pagi esok. Siapa yang ada page boleh schedulekan. Siapa yang main personal tak apa. Ready kat ayat dulu. Okey? Boleh? Gambar, okey. Dengar ni Gambar kalau boleh gambar sedang beraksi. Contoh macam Cik Lee, gambar di tengah ajar orang rappling ke apa benda semua Cik Lee kan. Tunjuk. Gambar korang tengah dalam situasi tengah mengajar. Gambar korang dengan selebriti terkenal ke. Itu gambar-gambar yang ada weight, carry weight. Gambar yang ada value. Apa? Masya Allah banyaknya ilmu hari ni. Baru setengah jam. Sabar. Alhamdulillah. Okey. Gambar tu kena carry weight. So usahakan kepada training provider. Ambillah gambar korang tengah behind the scene tengah arrangekan the training. Susun kursi ke, isi borang ke kan. Tu gambar yang represent your business. Macam mana nak dapatkan high engagement? Please keep adding kawan-kawan yang positif dan supportive dalam korang punya FB. So start from now, apa yang you all boleh buat ialah buang kawan-kawan yang dah tak aktif tu. Cara macam mana nak buang? Kan kita keluar kat Facebook birthday tu, kan birthday list tu, hari-hari korang tengok. Orang ni bila last posting dia? Oh, sebelum COVID, tak aktif dah dia ni. Okey, bolehlah delete dia. Any Facebook yang gunakan nama bukan nama sebenar dan gunakan gambar kucing ke, gambar bunga ke, gambar tayar motor ke, tak payahlah friend dengan dia orang. Kita pun tak tahu dia tu manusia betul ke tak. Kan? So you all kena selidik sikit siapa dia orang ni. Okay? So spend masa sikit untuk buang kawan-kawan yang tak aktif dah dan add new friend yang lebih aktif. Macam mana nak tengok kawan ni aktif ke tak? Tengok adakah dia ramai mutual friend. Contoh, ramai orang mutual friend dengan Kak Yan. So korang add dia. Follower saya ramai suri rumah sebab konten Puan Zira selalu menghala ke suri rumah. Okay, that's a way macam mana kita nak tarik follower yang betul melalui konten. Alright.
So before that, before you all post, spend masa, komen dan bagi love dekat posting-posting orang lain yang nampak kat situ. Sebab dengan cara tu, perlu guna FB page ke tak payah. Saya tak pernah guna page, saya guna personal je. Okay? Dengan cara tu, bila korang aktif dekat Facebook sebelum posting, algoritma akan baca you sebagai active user. That's why you kena spend masa untuk uh, bagi like and comment. Comment, proper comment ya. Okay. Macam mana nak komen? Tulis benda ni. Art of commenting saya belanja. Saya belanja korang. Satu, korang boleh wish dia good morning ke. Wish dia betul benda yang bagus-bagus. Dua, korang boleh doakan dia. Ketiga, korang boleh bersetuju dengan posting dia. Betul lah. Saya setuju tu. Okay, itu adalah antara tiga cara nak komen yang bagus dekat orang lain punya posting. Ingat kalau korang komen yang bagus, korang boleh bina build repo yang bagus hanya dekat komen. Dan dia orang akan start notice. Puan, tuan buat bisnes apa ya? Tuan buat training apa ya? Gitu. So penting. Cara komen yang betul adalah penting. Okay? Boleh saya bergerak ke slide seterusnya. So far faham ya? Alright. Petang. Ini petang. Ini petang juga penting punya posting. Sila buat posting petang between 7 to 10 PM. Fatih Nadia. Okay, kalau kita banyak post kat IG story. Okay, nak post dekat FB dan IG, posting 2 kali sehari sahaja. Nak banyak posting, buat dekat story. Story IG ataupun story FB. Ataupun story WhatsApp. Yang itu tak apa. Jangan sampai orang menyampah je. Okay. So evening, between 7 to 10, korang boleh buat story writing. Story writing apa? Throwback story. Korang nak tahu tak? Cik Lee kan 10 tahun lepas pernah tahu masa buat training, masa tengah buat training safety ke satu company ni, tiba-tiba ceritalah balik. Okay? Bila you all cerita throwback story, orang akan baca macam, wih, dia buat training apa sampai macam ni sekali. Korang tahu tak? Dulu kan first time Cik Lee buat training, depan 300 orang, menggegar lutut tau. Contoh, seorang macam, dia buat training apa ya? 300 orang, power betul dia ni. Kat situlah orang start curiosity, nak tahu lebih lanjut. Story apa lagi? Story behind the scene. Cerita apa yang berlaku hari ni, contoh, ataupun hari semalam. Semalam masa Kak Yan tengah buat training ISO, korang tahu tak apa jadi? Seorang peserta ni tiba-tiba ceritakan benda tu. So the moment korang tulis ayat semalam masa Kak Yan tengah buat training ISO, dia dah cukup powerful dah nak beritahu ke orang, dia ni trainer ISO, powernya. Kenapa kena bentuk story? Sebab story is the best way untuk build rapport dengan orang. Semua benda, TikTok trends tahun ni diramalkan storytelling adalah cara yang terbagus untuk buat TikTok. Okay. Story kita pun ingat story daripada zaman kecil sampai sekarang. Dalam Quran pun ada story. So, powerfulkan cara kita buat story. Alright? Sebab tu lah Kak yang cerita pasal kumbang masa review kilang. Dia memang kumbang lah semua dia ada. Okay, then business story. Ceritalah apa kalau you buat business training provider kan. Apa yang berlaku dalam bisnes korang, macam mana korang bangunkan bisnes. Okay. Networking stories. Apa cerita networking you? Hari ni saya jumpa siapa? Hari ni, tahu tak hari ni tanpa saya sedari dalam kelas ISO saya ada Ariz Zafri join. Dia nak tahu ISO untuk dia punya kilang. Contoh. Kan? Ataupun ada people story. Semalam masa sembang-sembang dengan kawan saya cerita, kita boleh recapkan balik cerita dia. Kalau cerita pasal time mengajar tiba-tiba kelas breakout pun boleh juga. Okay. You tahu tak hari ni kan tengah-tengah saya syok mengajar subjek ni, tiba-tiba blackout. Tapi kena clear lah you mengajar subjek apa. So that dekat situ you dah showcasing dah siapa diri you.
Okay? Alright, so far boleh? So, jangan takut tulis story. Cun. Okay. Video pula. Video Ah, reels. sorry Puan Ya. Ani. Ya. Sorry, saya ada soalan nak tanya. Kalau tadi bila cakap pasal posting tu kan, Mm-mm. patut ke kita uh, open kita punya social media tanpa private kan? Macam saya prefer private saya punya social media lah kecuali LinkedIn. So macam Of mana tu? What course. is your Kalau nak buat personal suggestions? branding ataupun nak buat business, nak jadi trainer, kena publickan your social media. Kena publickan. Ha? Jangan private kan. Okay? Alright, untuk Facebook dia ada Reels juga. Reels ni adalah video lah. Reels ni bagus sebab apa tahu? Sebab dia tak limited kepada followers you all saja. Dia reach dia sangat besar. Kalau Reels video you bagus, konten dia bagus, you akan easily dapat followers baru yang suka dekat you punya konten dekat Reels tu. Okay, dia dapat greater reach, dia dapat expose kepada new people. Okay, video apa nak buat? Trainer-trainer sekalian alam, trainer-trainer yang bagus semua ni. Reels ala-ala IG story bukan. Reels adalah lebih detail. IG story cakap 30 saat je. Reels boleh pergi 90 saat. Okay? So, video apa nak buat? Okay, trainer-trainer sekalian. Start ada your own video highlights untuk setiap event. Video highlight ni apa? Video highlight ni maksudnya korang buat training satu hari, kan? Janganlah kejap-kejap post video dekat Reels. Korang tak. Korang buat compilation. Compilation apa aktiviti menarik dalam satu hari punya training. Contoh, Cik Lee. Cik Lee lagi saya sebut tau. Okay, Cik Lee ajar orang pakai safety boot. Cik Lee ajar orang ikat apa benda tu, tali-tali semua tu. Cik Lee ajar orang buat fire extinguisher. Compile-compilekan semua tu, masuk background music, jadikan dia satu video. Dan yang paling cun, kalau boleh masukkan sedikit testimoni daripada peserta. Kelas Cik Lee best lah, tak sempat nak mengantuk lah, itu ni semua. Jadikan cantik. Itu namanya video highlights. Macam mana cara nak buat? Kalau ada content creator, hire diorang untuk record training you all. Kalau tak ada, masa training tu korang stand lah satu phone atas stand record. Lepas 1 jam, tukar angle lain pula. Lepas 1 jam, tukar angle lain pula. Nanti petang dah habis training, korang edit guna CapCut. Okay? Itu namanya video highlight. Secondly, boleh buat video bercakap, tips atau how to yang related tu korang punya niche. So far okay? Sudah tidur ke semua orang? Belum lagi ya? Okay, so far ada soalan tak? Pasal video reels kat Facebook ni. Coach nak tanya, untuk Ya. yang how to ni kita kena ada voice over lah kan? Kena bercakap lah. Kena cakap. Lepas tu 60 second. 60 to 90 second. Okay, faham? Video reels jangan lebih. Okay. Sebab kalau lebih orang akan tak follow sampai habis pun. Kita bukan nak bagi semua ilmu. Kalau nak bagi semua ilmu buat YouTube lah kan. So just nak bagi dia teaser sikit je. Okay. Reels dengan story lain. Okay, Reels ni dia panjang. Boleh pergi 90 saat. Kalau story 30 saat je. So kalau kat story korang terpaksa crop kan dia. Potong-potongkan dia. Okay, alright. Coach nak kongsi pengalaman kejap. Okay. Untuk semua trainers, Kak Yan pernah kena tegur tau dengan Puan Nani di mana bila kita share Reels tu, sebab Reels tu adalah dia tangkap orang-orang baru. Masa tu saya share tengah masak-masak, masak kepala lembu lah kan. So, bila masa tu saya tak tahu pun. Jadi bila Coach Nani tegur, saya tak perasan sebenarnya. Lepas tu baru faham, rupanya Reels akan pergi kepada orang-orang baru. Sebab tu Reels, dia sekejap je dah lebih 100 orang tengok tau. Jadi
Sekarang saya dah bertaubat, di mana saya hanya kongsi reels untuk niche saya sahaja. Terima kasih. So jangan buat konten random. Tak payahlah nak buat gambar gambar korang bercuti tepi pantai ke, gambar korang makan dengan anak ke, tak payah. Buat spesifik dengan apa bisnes korang, apa training korang. Gitu. Melainkan korang punya Facebook tu memang dalam tu semua kawan sekolah daripada tadika sampai form 5 sampai universiti dengan semua adik-beradik je, tak apa. Dan saya ada dua Facebook. Satu memang untuk family dengan kawan-kawan sekolah, satu lagi untuk bisnes sahaja. Facebook personal. Okay? Alright. TikTok pula. TikTok. Macam Nas Daily, yes, betul. Okay, TikTok sebagusnya buat sekali sehari. Sebab apa kena buat sekali sehari? Sebab TikTok sangat-sangat laju. Cepat je konten orang lain akan potong konten korang, especially kalau konten korang tak kuat, tak strong. Paling-paling malas 3 kali seminggu. Okay? Kita buat training, especially training yang technical, kehadiran kita dekat TikTok bukan untuk sales, tapi untuk dapatkan exposure. Supaya lebih ramai orang kenal kita. Ha. Jangan harapkan sales dekat TikTok. Sebab kita bukan jual barang. TikTok ni memang untuk jual barang je. Jual makeup lah semua tu kan. Cuba bayangkan siapa nak beli. Siapa nak sign up program kita yang harga 1,900 kat TikTok kan. Susah. Tapi untuk exposure. Harap-harapnya ada company yang akan nampak kita. Ada HR yang akan nampak kita. Ada GLC yang akan nampak kita. Okay. Sama juga 90 second video highlight. 60 second video tips atau how to. Nanti kita akan pergi deep dekat video TikTok So far kat sini siapa tak ada TikTok ataupun tak aktif kat TikTok lagi, baik mengaku hari ni. Sila raise your hand ataupun sila komen. Saya ada. Saya. Okey. Oh, ramai juga. Okey, saya tak aktif. Silakan aktifkan muka. Okey. No Nak TikTok. tanya Okey. kalau macam dekat TikTok tu kita punya konten tu adakah kita kena buat video teks saja ke ataupun kita kena buat video yalah video yang ada orang ke macam mana apa what is the suggestion sebab kalau nak as a trainer nak buat TikTok content tu agak mencabar jugalah sebenarnya. Melainkan kalau it's just text video, saya pun macam agak-agak uh, agak-agak apa macam uh, bagi saya agak occupied jugalah sebab saya banyak fokus pada LinkedIn. Jadi untuk nak buat dengan TikTok tu memang ada account TikTok tapi lebih kepada layan video je lah. Cumanya kalau nak buat dia video tu it takes time jugalah sebenarnya. So, macam mana tu? Dia tak take time pun. Nanti saya akan cerita in details macam mana Okey. Cuma untuk orang kita sebagai trainer ataupun TP, trainerpreneur, you all nak promoting the training semua kan, jangan buat konten random juga. No random content. Jangan buat konten menari-menari ke, konten apa trending ke, lip sync ke, jangan. No random content. Jangan buat konten random. Tengok saya buat 2 kali sampai. Punya nak highlight kan. Jangan buat konten random. Be specific dengan apa yang you buat. Contoh. Okay. Sekejap Contoh you all boleh buat storytelling. Storytelling. Bercerita lah. Okay. Hari ni apa tu. Saya conduct training untuk satu company ni. Apa happen masa tu. At the end of the day, you all bagi dia tips. Okay, last kali saya nak bagi tips kat korang kalau nak buat training, apa benda-benda yang dia orang kena buat. Bila you all buat storytelling, orang akan start nampak you punya expertise from your story tu. Contohlah kalau macam Kak Yan kan cerita, okay, hari ni Kak Yan buat training tentang ISO 14,000 semua ni, Kak Yan dapat tahu gini-gini apa isu dia, settlekan masalah orang.
Saya rasa pening bila tengok TikTok. Jangan pening Miss Ong. Kena biasakan. Kena biasakan, okay? And then Miss Ong trainer training apa? You buat training apa Miss Ong? Saya trainer baru, belum lagi start. Okay, you plan nak buat training apa? Saya emergency response, Ah, ERT. wow, itu very technical punya tu. Hmm. Betul susah dah ada tengok TikTok. Okay. Alright. So, people will know your expertise juga from your sharing knowledge. So, sentiasa buat video tentang sharing knowledge. Sikit-sikit tips. Yeah. Okey, contohlah emergency response. Okey, hari ni saya nak cerita dengan you apa you kena buat kalau tiba-tiba office mate you pengsan. Miss Ong buatlah. Satu apa? Dua apa? Satu, jangan panik. Jangan you pun sama-sama pengsan. Nombor dua, apa kena buat? Itu pun dah kira konten yang bagus dah. Konten boleh sama ke untuk semua platform? Boleh. Okey, boleh. So, Miss Ong, you try buat nanti you main TikTok. Bagi tahu saya. Nanti orang lari Okey. tu, tengok Kita darah banyak sangat. tak boleh tak boleh darah. Dekat TikTok tak boleh darah, tak boleh jarum, tak boleh gunting, semua tu tak boleh. So, you kena banyak cakap je. Okay, emergency response. Kalau tiba-tiba bos you pengsan bila tengok sales figure, apa you kena buat? Satu, jangan pandai-pandai buat CPR lah. Nanti dia lagi bertambah pengsan. Contoh. Bagilah tips. Okay. Jenis konten yang suitable for trainers. Satu, tips and how to. Kita adalah pakar menyelesaikan masalah orang. Trainers adalah pakar menyelesaikan masalah orang dengan you punya experience, dengan you punya ilmu. So, jangan kedekut share ilmu. Nombor dua, you all boleh buat Q&A. Jawab soalan orang. Saya tahu you all biasa dapat soalan. Contoh, Kak Yan, contoh. Training, apa tu, ISO ni apa benda? ISO ni ada berapa? Ceritalah. Satu hari, satu jawapan. Satu hari, satu soalan. Okay. So, dia ada beberapa cara nak buat TikTok untuk trainer satu. Kalau you all apa namanya comfortable nak bercakap, just pasakkan kamera dan cakaplah. Cakap depan kamera. Make sure kamera tu jangan terlampau dekat. Kalau masa ni pening kepala orang terkejut tengok muka kau segedabak je kat TikTok tu. Make sure dia half body. Daripada perut ke atas. Bukan perut ke bawah, perut ke atas. Okay, nampak muka. Lepas tu bercakap tu, ada intonation lah. Sekejap suara rendah, sekejap suara tinggi. Janganlah pula menjerit je. Kalau you tiba-tiba bos you pengsan lah. Kalau orang pun cakap, dia ni nak mengajar ke nak marah ni kan? Okay. Dan start create your own tagline. Contoh Cik Lee. Apa tu, kilang korang selamat ke? Contohlah Cik Lee kan. Kalau tak selamat, jom jumpa Cik Lee. Contoh. Keep repeating the same tagline dekat setiap korang punya video. Okay? WhatsApp guys. Betul WhatsApp guys. Semua benda tu tagline lah. Ada seorang trainer, training instructor, apa ni, exercise tu. Dah mula ke belum? Apa tu, siapa nama dia? Leha Awesome tu. Dah mula ke belum? Tu dia buat training exercise apa benda tu saya tak ingat lah. Bila nak mula? Bila nak mula? Betul. Bila nak mula. Korang kena ada benda-benda macam tu juga. Ini copyright ke tak payahlah sendiri copyright lah Miss Ong. WhatsApp guys tu memang copyright tak boleh curi dah. Dia akan trademarkkan tu. Okay? Alright. So, do's and don'ts dia. Do's and don'ts dia jangan terlampau kerap. Kalau dekat Facebook jangan terlampau kerap. Please. Sebab kita bermain dengan algoritma. Saya sangat pentingkan jangan bermain dengan kuantiti. Nanti you penat. Buat konten yang berkualiti. Satu kali, dua kali sehari dah cukup untuk Facebook. Kalau you nak buat story writing, jaga spelling. Jangan short form because you trainer mah. So you kena bagi contoh yang bagus lah. Kan, dekat you punya readers. And guna bahasa layman. Especially trainer
teknikal. Korang janganlah cakap bahasa yang memang manusia tak faham tu Kesian manusia tau. Kan? Pernafasan tu nak cakap benda pelik-pelik Miss Ong jangan. Just cakap benda simple je yang orang boleh faham. Okay? Bercerita. You bercerita macam you bercerita dengan kawan-kawan ataupun dengan adik-beradik. Ha. Gunakan bahasa tak formal lah. Jangan guna bahasa formal. And then yang penting you all bercerita tu nak bahasakan diri sendiri sebagai apa? Cik Lee, Kak Yan, saya pun okey. Abang Chun ke, Brother Handsome ke, Miss Ong Chomel ke, boleh juga. Okey. Satu paragraf, 5 baris ayat. Jangan korang tulis daripada atas ke bawah tak ada paragraf tau. Letih orang nak baca. Macam mengaji 12 harakat. So korang bagi-bagikan dia cerita tu. Satu paragraf, 5 baris, 4 baris, lepas tu next paragraph, next paragraph. Okay? Gambar mesti powerful. Macam contohlah kalau korang nak buat posting petang, lepas habis training, ambillah gambar-gambar daripada training korang tu. Tapi jangan cakap macam ni, oh Alhamdulillah hari ni Cik ni berjaya mendidik 100 orang. Pekerja-pekerja Bangla baru tentang keselamatan di kilang. Oh, nampak sangat membongaknya Cik Lee kan? Ceritalah. Alhamdulillah hari ni kan Cik Lee rasa macam bangga sangat sebab diberi kesempatan untuk mengajar training dekat Bangla-Bangla yang baru sampai ke Malaysia ni tentang macam manalah nak bekerja dengan selamat kat kilang ni. Korang tahulah kesian Bangla-Bangla ni kan. Diorang baru sampai kerja terkejut. Tiba-tiba kena kerja kat kilang kan. So Cik Lee bersama-sama dengan diorang. Ceritalah apa what happened. Tak payahlah nak macam nak show off sangat kan. Just cerita benda-benda yang biasa je. Okay. Hashtag. Ni penting. Untuk orang lebih kenal you siapa, takkanlah kita nak setiap kali posting tu kita nak cakap, oh saya Cik Lee, saya adalah trainer safety anda. Saya kepakaran saya. Oh letih nak baca benda tu kan. So korang guna perkenalkan diri korang dekat hashtag. Hashtag Cik Lee. Hashtag trainer safety. Hashtag cikgu safety anda. Hashtag cikgu CPR anda. Korang boleh guna macam tu. So bila orang baca, orang dah tahu dah, oh dia ni trainer rupanya. Gitu. Okay. Your posting kena carry weight. Maksudnya, saya tahu trainer ni kan dia ada banyak experience, ada banyak ilmu. So your posting memang carry weight. So jangan kedekut nak share ilmu. Tak payah banyak, satu hari satu pun cukup. Okay? Dan jangan buat konten yang random. Sebab konten random ni, orang lain pun boleh buat. So jangan buat konten yang biasa-biasa. Buat konten yang different. Yang bila orang baca tu, wah powernya dia ni. Oh dia share ilmu pasal benda ni lah. Kan contohlah Cik Lee, saya sebut nama lagi Kalau macam Cik Lee nak mengajar pasal teknikal, pasal safety tips dekat Facebook pun, benda tu orang baca, dia tak boleh buat. Tahu tak Cik Lee? Macam pelik nak tiba-tiba boleh buat kan? So tak apa. Kita share ilmu tu supaya orang nampak kita expert sebenarnya dan kita dipercayai untuk mengajar ilmu-ilmu macam tu dekat orang lain. Okay? Boleh? Clear so far? Okay, let me go to TikTok pula. Apa do's and don'ts dekat TikTok? 1 hari sekali ataupun minimal 3 kali seminggu. Sebab saya kenal Cik Lee je, Puan Wani. Saya tahu dia buat apa. Orang lain saya tak apa tahu sangat. Kan? And then jangan random Korang punya TikTok fokus dekat korang punya kepakaran sahaja. Yang sama juga kalau korang nak buat konten bercerita, ceritalah macam korang tengah bercerita dengan kawan-kawan you sendiri. You tahu tak? Hari ni saya nak share dengan korang tips tentang cara nak buat CPR. CPR ni apa? Ceritalah macam cara kita bercakap biasa. Jangan tiba-tiba apa tu nak cakap bahasa formal pula. Okey, hari ini saya hendak bercerita dengan anda tentang cara-cara membuat CPR. Pelik betul jadi macam tu kan? So jangan. Just santai je. Okey? Okey, boleh bercakap depan kamera. Maksudnya bila korang bercakap, walaupun korang nak guna prompter tu adalah benda yang apa? Allahu Akbar. Apa nama dia? Skrip tu kan?
Walaupun guna prompter, tapi you all kena juga pandang kamera sikit. Supaya dia macam nampak kita, dia macam rasa kita ni bercakap dengan audience lah. Baca sikit prompter, pandang kamera. Baca sikit prompter, pandang kamera. Janganlah sentiasa macam ni. Yang nampak sangat membaca kau ni pun kan. Nak tak expert pun jangan tunjuk sangat tak expert tu. Hey, okay? Lepas tu. Okay, untuk yang malu nak bercakap depan kamera ataupun ada isu-isu seperti tak naklah orang nampak dia dekat apa? Tak naklah nampak muka dia dekat kamera. You all boleh guna voice over. Tapi korang kena banyak footage. Contoh footage ni lah video-video lah. Contohlah, korang ambil video-video training korang tu. Lepas tu korang jadikan dia klik video dan masukkan suara latar korang. Bercerita pasal konten korang. Kalau sembang orang tak pandang kamera, boleh lah kot. Boleh try lah. Saya tak pernah cuba yang tu. Boleh try. Yang penting dia punya konten kena power. Konten dia ada struktur lah. Macam mana nak buat hook dia. Macam mana nak buat intro dia. Apa itu konten dia. So siapa yang dah dengan saya dah tahulah benda ni. InsyaAllah Okay, shooting dengan editing kena power. Korang kena belajar shooting dengan editing. Kalau nak buat konten yang level up. Jangan buat konten biasa-biasa. Okay. Please, trainer, jangan guna filter. Sampai mak sendiri tak kenal kau siapa. Jangan. Okay, pakai betul-betul lah. Macam trainer kan. Macam korang pergi mengajar kat kelas tu macam mana well dressed kan. Ada makeup sikit ke. Tudung jangan sengit-sengit. Pakailah. Lepas tu jangan glitter-glitter sangat. Ada terbang-terbang lah. Rama-rama lah. Bintang-bintang berterbangan ke. Jangan. Just be professional. Ni kan video tu dah elok dah tiba-tiba kan berterbangan pula. Glitter-glitter hujan. Ada peti-peti pula. Jangan too much lah. Korang bukan je buat lawak kan. Betul. Saya rasa tak ada masalah trainer nak bercakap. Cuma tak ada idea. Okey, tak apa. Sekejap ni kan saya bagi idea. Okey. Dan bila korang buat video TikTok, masukkan subtitle. Caption kena ada. Subtitle lah. So subtitle ni dia ada auto caption. Kau jangan pula pergi type kat situ. Penat weh. Type tu ni jangan. Dia ada auto caption. Dia dah automatic dah. Okay. Cari background music yang trending. Dan boleh juga guna sound effect yang kelakar-kelakar. Macam kuek-kuek ke, bunyi bom meletup ke. Sesuaikan dengan konten korang. Okay. So far ada soalan tak? Meh kita tanya soalan. Adakah anda ada soalan? Ada soalan? Okay. Macam mana nak cari idea konten? Macam saya cakap tadi, you all sangat expert dalam bidang korang. Korang dah boleh teka dah apa masalah yang selalu orang tanya kat korang. So, korang jawab soalan tu. Contohlah Cik Ins, orang akan tanya apa? Atasi sakit tengkuk. Macam mana cara nak atasi sakit tengkuk? Kan? So, buatlah konten pasal sakit tengkuk. Perempuan sakit pinggang, macam mana nak buat? Perempuan yang dah mula sakit lutut, apa boleh kena buat? Exercise simple untuk sakit tumit contoh. Dah satu badan dah bagi. Susah minum air putih. Betul. Macam mana cara-cara nak buat susah minum air putih tu. Macam cara-cara dia. Banyak konten korang boleh buat. Korang kena sebenarnya kan trainer-trainer sekalian alam. Korang ni power. So korang kena sit down. Fikir. Hari ni aku nak buat konten apa. Okay, cara nak buat konten ialah. Satu minggu. Setkan satu hari untuk korang record 3 video terus. So macam contoh, hari ni aku free sikit lah. Okay, aku nak record 3 video. So korang pilihlah video apa. Tapi bila nak record video tu, jangan pakai baju sama. Tukarlah baju, tukarlah tudung. Okay. Lepas ni saya cerita apa seorang student saya buat. Dia ikut sebiji-sebiji apa yang saya ajar, apa jadi dekat dia. Okay, boleh? Ada soalan tak? Ingat jangan buat konten random. Antara VTT dengan live yang mana satu paling ideal? Dua-dua ada fungsi berbeza, tuan. Kena faham fungsi dia. Okay. VTT, okay. You punya platform ni, TikTok ke, apa benda, Facebook ke adalah rumah you. Rumah you. Okay. Ingat dia adalah rumah. So, you punya content adalah decoration
dalam rumah ataupun hidangan-hidangan makanan yang you bagi dekat orang-orang yang datang rumah you. So, konten tu dia akan sentiasa ada. Live dia takkan sentiasa ada. Habis live, habislah. So, fungsi dia berbeza. Live adalah bagus untuk buat orang dapatkan experience jumpa you face to face. Tapi kalau live tu tak ada konten, tak bagus juga. Dia akan forever engkau, kita, saya dengan husband saya yang tengok live saya. Tak bagus juga kan? So, konten tu adalah tempat kita decorate rumah kita. Supaya orang masuk, contohlah, saya cakap terus terang. Of course, bila kita akan di-hire oleh training provider ataupun mana-mana company, dia akan check kita punya social media. Betul tak? Dia akan check kita punya social media. So, that's why you kena jaga konten you. Sebab bila dia tengok kat dalam social media, oh, dia ni betul lah. Terbukti credibility dia ada. Konten kat social media dia bagus-bagus. Sangam betul. Apa sangam? Sanggam tu cerita Tamil. Okay? That's why you all kena buat konten. Supaya bila training provider ataupun GLC ke siapa-siapa, HR ke, nak hire you, dia nampak you punya konten relate dengan apa yang dia nak. Sebab tu kadang-kadang punca-punca kita tak di-hire oleh training provider ataupun kita punya klien sebab dia tak nampak credibility kita kat mana. Kita hanya setakat bagi dia satu keping flyers sahaja. Flyers tu benda tak hidup. Benda hidup ni adalah konten kita dekat Facebook ataupun TikTok. Sebab tu kena power buat konten dekat TikTok dengan Facebook. Live panjang ke, live pendek ke, tak perlu dirisaukan Tuan Aizat. Yang penting apa nak cakap masa live tu. Ada orang buat live panjang tidur sahaja pun ramai views dia. Sebab tidur tu very interesting. Sajat tidur berdengkur, 3,000 mata tengok dia. Kita tidur, siapa tengok? Tak ada orang tengok Okay, so start improve your punya content. Okay, so far ada soalan lagi tak? Sebelum saya mengarut. Okay, clear? Okay, so this is one of my student, nama dia Puan Afiza. Dia adalah baru bersara tahun lepas. Bila dah bersara, you all tahu umur dia berapa Dia ada 26 years experience dekat MNC company sebagai head of microbiology sama macam itulah. Dia tak biasa dengan TikTok, tak biasa dengan konten, tak biasa dengan training. So apa yang berlaku ialah saya train dia buat konten dekat Facebook dan juga dekat TikTok. So dia buat konten tentang leadership. Tengok dia punya view. Dia punya followers baru 250 tapi views dia 5,000, 1,000. Banyak. Dia cuma bercakap tentang leadership je. Satu hari, satu topik je dia cakap. Tengok cara dia buat video. Saya komen lah. Yang ni dekat sangat. Kan? Dia pakai mikrofon. Clear semua. Ada subtitle kat atas ni semua. Ada caption kat atas ni. So dia buat. Dan dia konsisten buat. Dan dia tak pernah random. Random content yang dia buat tu dia dah delete dah. Dia belajar editing and shooting tau. Dia umur dah pencen Dia tahu orang dah pencen kan. Tak reti nak buat shooting. Tak reti nak buat editing. Belajar. Terkiar-kiar buat CapCut tu. Lama-lama. Lepas 3 kali buat. Dia dah power dah. Follower dia sikit tapi view dia banyak. Dan yang paling best. Company dah start panggil dia untuk training dah. Walaupun training pre-session untuk 2 jam saja, it's okay. As a starter yang baru, tak sampai setahun buat leadership training. Dan setiap video dia ada high engagement. Ada ramai orang komen, ramai orang like posting dia, ramai orang share dan favourite kan. In fact, dia dah dapat question daripada HR manager, company-company macam mana untuk dia panggil buat training. Okay, nampak tak kepentingan kita buat konten. So that's why saya cakap you all trainer, you all tak ada masalah buat konten. Percayalah. Korang ni banyak experience dah. Korang boleh share je apa benda experience korang tu. Okay. And then ini adalah TikTok saya. Tak banyak pun follower. Tak sampai 10,000 pun.
Saya pun malas nak buat konten. Tapi Alhamdulillah lah, boleh lah 3,000, 5,000 tu boleh. Saya tak random, saya cakap pasal ilmu konten saja. Jangan random. Saya tak pernah cakap pasal family saya. Sebab saya tahu bila saya buat pasal random, dia akan drop. Contoh saya pernah buat video pasal birthday saya, dia akan drop 300 je view dia. Alright? Saya buat video ucapan tahun baru pun berapa ratus, 200 je. Alright, lepas tu, so ilmu-ilmu yang korang kena faham kan, yang kena pandai buat konten, macam mana nak buat skrip konten tu, dan korang kena powerkan ilmu editing dengan shooting. Okay, next. Ini adalah Facebook saya. Saya hari-hari menulis di Facebook. 3 kali sehari saya buat konten kat TikTok. Saya jaga 2 sahaja. Saya malas nak buat banyak-banyak. Sebab takut tak fokus. So, Alhamdulillah follower saya tak banyak. Dapat 7.8k je. Saya pernah lah buat posting yang dapat 400 like, 500, 700 ribu pernah. Itu antara benda yang saya buat lah. Okay. So itu sahaja saya rasa malam ni. Dan last but not least, content relatable. Macam mana nak tahu content you all tu relatable daripada komen. Orang kata, oh saya baru tahu. Orang belajar sesuatu. Lepas tu orang start terinspirasi dengan you punya content, dia start follow. Ambul kawan. Okay. Orang start gelak bila tengok konten korang yang kelakar. Orang start sedih bila korang share benda-benda yang sedih. Orang start faham sesuatu. Ini adalah konten-konten yang korang kena buat. Sebelum buat konten, fikir. Konten aku ni, orang rasa apa? Orang belajar sesuatu tak? Contoh Kak Wan. Kak Wan ni kerja dekat company ayam. Ayam Bismi kan. Dia boleh buat konten. Saya nak memastikan ayam tu sembelihan betul macam mana. Contohlah Kak Wan ni pun power juga ni. Buat konten. Okey, boleh trainer-trainer sekalian dan training provider yang dihormati, trainerpreneur semua. Saya harap korang start lah committed buat konten. Terus terang cakap, zaman sekarang adalah zaman konten dan konten sangat, competition ni sangat tinggi. Ada soalan tak? Last saya nak cakap. Puan Hafizah baru masuk. Apa ni lah Puan Hafizah tadi yang saya cakap tadi. Okey, ada soalan? Coach Siapa? Coach nak tanya, Ada soalan? Ya, silakan. kalau dalam TikTok, perlu ke kita nak letak yang dia punya, apa tu yang kita selalu tulis tu? Cover. Perlu sebab itu adalah buatkan kita punya profil cantik lah. Zaman sekarang zaman poligami. Okey? Dia akan buatkan kita punya profil cantik lah. Ada susunan apa tu, cover yang sama. Yang style sama dengan font yang sama. Actually cover tu apa sebenarnya dalam Bukan TikTok? zaman Tak faham. poligami. Poligam. Politik gambar. Oh, politik gambar. Oh, poligami. Saya baca poligami tadi. Itu macam pelik tu. Okey. Poligam. Politik gambar. Politik gambar. Okey. Konten lah. Okey, cover tu apa? Cover tu bila tuan dah buat konten kat TikTok, dia akan ada satu kat tepi tu cover. Dia akan tanya cover. Yes. So bila kita buka TikTok tu nanti, profile, cover tu yang akan jadi muka depan dia. Okay. So that's why nak cantik, tuan akan pilih font yang sama, color yang sama. So dia akan cantik tersusun dia nanti. Faham. Perlu letak hook. Yes, hook penting. Kalau dekat kelas saya akan ada cara 10 cara buat hook. Okay. Perlu letak hashtag. Yes, hashtag pun perlu. Hashtag actually ada 3 jenis. Satu hashtag branding. Maksudnya branding you. Macam saya guna check out content dan saya guna secret marketing nama company saya. Lepas tu nombor 2 ialah hashtag trending. Apa yang tengah trending sekarang. Dan nombor 3, hashtag kita punya target audience. Contoh saya akan guna, kalau saya akan guna usahawan wanita, usahawan muda, content creator, itu adalah hashtag trending lah, hashtag business lah. So korang pun kena ada juga hashtag industri tu, training safety, trainer kilang. Korang carilah mana-mana hashtag yang bagus digunakan. Sekejap Untuk measure matrix engagement, adakah, okay, this is very good question, Miss Ong. Saya selalunya akan ambil 10% from the views. Contoh, views tu 800, so engagement 80 adalah bagus.
Campurlah daripada komen, daripada favorite, daripada share. Yang tak bagus ni ialah you punya view 10,000 tapi komen 2, tak ada bagus punya. Okay. So at least 10% daripada views. Okay. Boleh Miss Ong? Berapa peratus yang dikira successful? 10% to 30%. Apa tu Miss Ong? Okay. Nojena, salam coach. Macam saya kan trainer dan SP consultant tapi saya juga buat pembentuk confinement lady. Ini masalah dia. Sila buat TikTok yang berbeza sebab you punya target audience berbeza. Okay? Puan Nojena, sebab you ada banyak bisnes campur-campur ni, dia punya target audience berbeza, so kena buat TikTok yang berbeza. Saya juga pening memikirkan masalah saya. Saya seorang pejuang anxiety dengan menjadi ejen produk dan juga seorang perunding image. Tak boleh. Kena satu konten sahaja. Melainkan kita dah famous. Contoh macam saya punya kawan Wawa Idris tu, dia dah famous. So dia boleh campur-campur kan. Sebab dia dah million dah follower dia pun. So okay. Belum famous, ikut je dulu benda yang basic. Okay, standardized cover. Yes, betul. Terima kasih, Nazda. Apa lagi ni? Kalau ada 2 bidang bisnes, so kena, yes, better. Okay. Melainkan dia punya target audience sama dan you pandai selang-selikan konten, bagus. Kalau tak pandai, target audience berbeza, satu lelaki, satu perempuan, bagus. Buat 2 akaun berbeza. Sama masalah kita. Yes, betul. Muka. Okey, muka. Baik, coach. Faham. Okey, lagi-lagi. Tak perlu buat TikTok berbeza. Okey. Terima kasih. Okey. Itu je. Boleh? Alright. So, Alhamdulillah. Terima kasih. So, stop buat video ataupun konten yang dapat 1 like, lepas tu kita terus happy. Satu pun happy. Hari ni ada orang komen kat aku punya TikTok. Janganlah. Kesian tu. Korang kan semua power-power. Banyak ilmu. Okay. So, your social media platform is your house. Saya dah cakap tadi. So, buatlah konten yang berkredibiliti supaya bila orang masuk, dia akan jadi macam, oh, dia ni memang betul lah trainer. Trainer dia bagus lah. Ada banyak konten-konten yang bagus. Buatkan dia orang senang nak sign up you punya program ataupun nak hire you as dia punya trainer sebab you punya konten tu berkredibiliti. Terapis ke trainer penuh agak suka. Terapis follower ramai semua. Jadi kena akaun lain untuk trainer penuh. Ya, betul. Sebab tu dua target audience berbeza, Puan Zira. Okay. Okay. Saya nak you dengar satu message daripada Ustaz Azhar Idrus ni. Tak ada suara. Video tak ada suara. Ada suara? Sekejap Ha. Sekejap saya. Oh, patutlah saya tak share sound. Okay, sekali lagi. Sorry. Okay. Ramai orang dengan TikTok, dia dapat syurga Allah. Ramai orang dengan Facebook, dia dapat syurga Allah. Ramai orang dengan WhatsApp, dia dapat keredaan Allah. Kenapa? Kerana dia ada ilmu. Tapi kalau yang jenis tak ada ilmu, dengan TikTok dia dapat kemurkaan Allah. Dengan sebab Facebook dia dapat neraka Allah. Kerana itu Allah sebut dalam Quran, kul hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Katakanlah, adakah sama orang yang tahu dengan yang jenis tak tahu ke benda? Okey, so itu daripada pesan Ustaz. So bagi saya mengajar konten sebab apa tu? Sebab saya nak galakkan semua anak didik saya, student saya, kita tinggalkan sesuatu yang bagus dan konten yang bagus kan dekat kita punya social media. Sebab bila kita dah mati, esok social media kita takkan mati. Orang akan start share, yang dah share kita punya konten tu, konten kita akan pergi jauh. So harap-harapnya orang share lah ilmu-ilmu yang bagus daripada kita. Okay? Pahala passion yang betul. Okay, sejak soalan ya. Coach, kalau konten yang stitch kepada video orang okey ke? It's okay kalau you boleh buat stitch yang bagus dan konten you bagus. Okay? Kalau setakat-setakat nak write dia punya audience tak mendatangkan faedah sangat. Kalau pula audience dia tu bukan daripada niche yang sama. Lepas tu, Puan ada tips tak untuk yang beginner ni untuk terus konsisten buat konten? Sebab bila tak ada view, kita ni cepat down. Okay. Tips dia ialah buat konten yang bervalue. Apa
konten yang bervalue tu terpulang kepada apa you punya business. Apa you punya training. Contoh kalau Puan Laila ni training apa yang Puan Laila? Cuba komen sikit. Bisa bagi contoh. Mana Puan Laila? Nurse, okay. Nurse banyak konten kot. Ada seorang, saya follow seorang brother ni, dia driver ambulance. Dia boleh buat konten tentang ambulance sahaja. Bunyi ambulance macam ni maksudnya apa? So Puan Laila, just buat konten related dengan you punya aktiviti seharian. Contohlah, saya nurse hari ni jabatan kanak-kanak. So apa tips tentang apa nak buat bila kanak-kanak masuk hospital? So ceritalah pasal benda tu. Jangan buat konten short sendiri tau. Kita buat konten apa yang orang nak. Silap dia bila kita buat konten short sendiri, konten random, tu yang jadi view jatuh tu. Sebab siapa nak tengok engkau pergi piknik? Kan? Siapa nak tengok kau pergi makan? Melainkan kau pergi makan tu kau review kedai makan ke? Mungkinlah juga ada potensi kita punya view tu tinggi kan? Share tips kesihatan. Ya betul, share tips kesihatan. Tapi tips kesihatan pun kadang-kadang orang lebih suka tengok yang doktor punya kan. So bolehlah buat angle daripada nurse pula. Okay? Boleh? So, saya ada buka kelas. Terus terang saya cakap, kelas personal boleh buat online ke offline. You all boleh ambil 1 hari ataupun option 2 hari. Okay? Apa yang belajar kalau option sehari, benda ni, kita akan belajar macam mana nak buat konten, macam mana nak buat story writing, macam mana nak fahamkan algoritma TikTok semua ni, understand your audience semua. Kalau hari kedua, kita akan belajar teknikal, shooting, editing terus. Kat sini pun dah ada student saya dah. Puan Afizah, Cik In semua ni student-student saya juga. So, kita akan buat secara online ataupun offline. Saya prefer offline kalau nak belajar shooting lah. Takkan saya nak belajar kat online tu boleh tapi macam kurang impact sikit. Okay. So, at the end of the day, lepas 2 hari tu, korang akan tahu macam mana cara nak buat storytelling, story writing. Macam mana korang nak lebih faham korang punya niche ya, you punya audience. Korang boleh bina you punya personality, tagline sendiri ya. Korang boleh buat skrip macam mana nak cakap. Korang akan power part shooting dan editing dan boleh belajar tentang buat content relatable dan macam mana cara nak dapatkan leads untuk dapatkan wider audience. So murah saja kos saya 1 hari 3 jam 197, 1 hari ni 3 jam 2 hari RM350 sahaja. So siapa nak boleh screenshot, masukkan link dekat situ ataupun boleh WhatsApp saya punya team members untuk dapatkan promotion ni sebab saya tak buka ramai, saya hanya buka kat 10 orang sahaja. Sebab saya pun ada buat juga service marketing dan saya sangat busy untuk syuting raya, syuting bulan puasa. So saya cuma boleh ambil 10 orang sahaja. Okey, itu sahaja saya nak cakap malam ni. Saya harap apa benda yang saya share ni membuka mata korang untuk jadi trainers yang mampu share konten yang bagus-bagus dekat social media korang supaya you all semua dapat jadi trainer-trainer yang relevan, yang panjang hayatnya, yang masih diperlukan 5, 10, 15 tahun akan datang lagi. Alright, last but not least, saya nak ucapkan terima kasih. When is the training? The training is in February. You can choose your date, sir. Kita try to match our date. But I will be busy from 10 to 23rd. I will be flying to Sabah. Okay, so maybe you can WhatsApp my team later. Alright. So thank you so much. Saya doakan semua keep going strong buat konten yang bagus-bagus supaya korang akan lebih impactful dan jadi trainer yang relatable. Okay, thank you so much. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih, Coach. Salam. Terima kasih, Coach. Tak ambil gambar ke? Semula kepada Kak Terima kasih, Yan. Coach. Yan, tak ambil gambar ke, Kak Yan? Ambil Okey, gambar. jom ambil gambar. Lupa. Okey, ambil gambar. Okey, ambil gambar. Senyum. 1, 2, 3. Okey, page 2. Beri Cik Soleh senyum 1, 2, 3. Okey, right. Alright. Thank you so much. Bye korang. Terima kasih Shani. Terima kasih sangat. Okey. Sama-sama. Hopefully kita semua belajar banyak malam Terima kasih, Kak Yan. Terima kasih, Coach. Kan kita belajar banyak malam ni. Jangan buat random korang. Jangan buat benda-benda yang ada. Pak Hidayah. Okey, nanti boleh Roger-Roger dekat Facebook ke kat WhatsApp ke, saya ada je kat grup
Group channel Terima punya. kasih Kasih penuh. Okay, sikit, bye. selalu Assalamualaikum. komen-komen. Ah, Okay. bye semua. Bye. Bye. Selamat malam. Jumpa lagi Rabu depan. Thank you Kak Yan. Thank you Thank Manani. you. Bye. Thank you Fadli. Tuan Fadli Umar. First time nampak Fadli Umar ni. Terima Okay. kasih Coach. Terima kasih Kak Yan. Terima kasih semua. Minta maaf saya masuk Ya. lambat sikit hari ni. Okay, Jad. Bye. Okay, terima kasih Kak Ayan, terima kasih Coach. Thanks. Saya ada record. Nanti boleh tengok kat YouTube. Bye. Bye. Okay.